Karang Puting mengisahkan seorang budak miskin yang tinggal bersama-sama ibunya di sebuah kampung. Budak miskin mempunyai seekor anak burung helang, anak tikus dan anak ular naga. Pada suatu hari, anak ular naga yang hidup di sungai menjadi perhatian Datuk Shah Bandar. Datuk Shah Bandar telah meminta budak miskin datang bersama-sama dengan anak ular naga. Datuk Shah Bandar dan masyarakat kampung terkejut apabila melihat budak miskin naik di belakang anak ular naga seperti naik gajah. Sebelum budak miskin balik ke rumah, Datuk Shah Bandar dan masyarakat kampung memberi pelbagai bekalan makanan kepada budak miskin itu. Pada suatu hari, cerita tentang budak miskin dengan ular naga itu sampai ke telinga raja. Raja meminta Datuk Shah Bandar untuk membawa budak miskin dan anak ular naga untuk menghadap baginda ke istana. Budak miskin datang ke istana dengan menaiki belakang anak ular naga dan diikuti oleh anak elang yang terbang di atas kepala, serta anak tikus yang mengiringi anak ular naga itu dari belakang. Setelah melihat keistimewaan anak ular naga, Raja telah mengurniakan kain, baju, beras dan 2 orang hamba sahaya kepada budak miskin. Setelah sekian lama, anak ular naga telah menjadi besar. Anak ular naga telah melarikan diri ke tasik hijau tempat tinggal datuknya. Ini kerana jika badannya yang besar berendam di sungai kampung itu, akan menyebabkan musibah besar kepada budak miskin dan orang kampung. Pada keesokan harinya, budak miskin yang mendapati kehilangan anak naga itu terus mengikut jejak naga yang ditinggalkan bersama-sama anak burung helang dan anak tikus. Setelah hari hampir petang, budak miskin menjumpai anak ular naga. Lalu budak miskin bertanya, "Mengapa engkau pergi pada waktu malam tanpa memberitahuku?" "Badan aku yang sudah membesar ini akan membuat air sungai di kampung melimpah semasa aku berendam. Jadi kau dan orang kampung akan susah," jawab naga itu. Setelah budak miskin mengikuti anak ular naga ke tepi tasik hijau, air di tasik berombak dan berbunyi sangat kuat. Kemudian muncullah seekor naga yang besar, iaitu Hulu Balang kepada Raja Naga. Hulu Balang Naga menyampaikan titah Raja Naga untuk menyambut naga ke dalam tasik. Anak ular naga menyuruh budak miskin untuk meminta Raja Naga sebentuk cincin yang berada dalam mulut Raja sebagai balasan kerana telah menjaganya. Setelah Raja Naga keluar dari tasik hijau, ia telah meminta budak miskin untuk memberitahu permintaannya itu. Kemudian, Raja Naga bersetuju untuk memberikan cincin saktinya kepada budak miskin dan menjadikan budak miskin sebagai cucunya atas belas kasihan. Budak miskin dan anak ular naga berpeluk dan bercium sebelum mereka berpisah. Kemudian, budak miskin meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Pemergian budak miskin ke tasik hijau membuatkan ibunya risau kerana pergi tanpa memberitahu apa-apa. Datuk Shah Bandar yang mendengar kehilangan budak miskin terus datang ke rumah untuk melihat ibu budak miskin. Ibu budak miskin itu menangis teresak-esak di kaki Shah Bandar. Shah Bandar yang kasihan melihat ibu budak miskin mencadangkan supaya ibunya mengadakan kenduri untuk budak miskin sehingga budak miskin balik. Berita Raja Naga memberi cincin saktinya telah menyebabkan ibu anak ular naga marah. Ibu anak ular naga meminta Hulu Balangnya mencari budak miskin untuk menukarkan tongkat sakti dengan cincin tanpa mencederakan budak miskin itu. Budak miskin telah sesat di hutan rimba yang besar. Setelah lama berjalan, budak miskin berhenti berehat di bawah pokok. Hulu Balang Naga berjalan masuk ke hutan mengikut jejak budak miskin bersama-sama rakyatnya. Kemudian, Hulu Balang Naga sesat dan telah berpisah dengan rakyatnya. Hulu Balang berjalan seorang diri sehinggalah Hulu Balang Naga itu berjumpa dengan budak miskin. Hulu Balang Naga yang tertarik melihat budak miskin itu telah menceritakan tujuannya untuk menukarkan tongkat sakti dengan cincin sakti. Hulu Balang Naga menceritakan kelebihan tongkat sakti yang banyak kegunaannya. Budak miskin telah memasang keinginan untuk memiliki tongkat sakti itu.
Tidak lama kemudian, bulu bala naga yang berasa panas ingin berendam di dalam kolam yang berhampiran. Tongkat sakti yang dipegang oleh hulu bala naga itu ditinggalkan bersama budak miskin. Setelah hulu bala naga berendam di kolam, budak miskin terus mengetuk tongkat sakti 3 kali berturut-turut di tepi kolam yang menyebabkan hulu bala naga itu tidak dapat bergerak. Budak miskin meneruskan perjalanan sehingga sampai ke suatu hutan. Budak miskin mendengar bunyi orang menebang kayu di dalam hutan. Ia ternampak parang putih yang sedang menebang pokok sendiri. Setelah budak miskin berjalan mendekati parang putih, ia pun terbang balik ke rumah tuannya. Budak miskin mengikuti parang putih sehingga sampai di rumah seorang tua. Orang tua itu menjemput budak miskin masuk ke dalam rumah. Budak miskin menceritakan hasratnya untuk bermalam di rumah itu. Pada malam itu, budak miskin telah mengetuk tongkat sakti dan terkeluarlah hidangan makan malam. Setelah melihat kejadian itu, orang tua meminta budak miskin untuk menukar tongkat sakti dengan parang putih miliknya. Setelah budak miskin mengetahui kelebihan parang putih, dia pun bersetuju untuk menukar parang putih dengan tongkat sakti. Budak miskin meneruskan perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ibunya yang gembira melihat budak miskin bertanya, "Ke manakah kamu pergi selama ini?" Maka jawab budak miskin, Saya mengikuti anak ular naga. Kemudian, budak miskin menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Budak miskin menceritakan kesaktian cincin yang dapat mengeluarkan pelbagai hidangan makanan. Budak miskin meminta ibunya merahsiakan kewujudan cincin sakti daripada orang kampung. Mereka semua hidup bahagia dan gembira.